Okey, Assalamualaikum. Saya asal daripada Perak. Berumur 41 tahun ni. Dan berkerjaya lah. Mempunyai seorang anak perempuan. Berapa tahun dah? Anak saya dah setahun 7 bulan lebih kurang. Boleh story sikit macam mana boleh start kenal dengan bekas suami. Bekas ke? Dah bekas ke atau dah official ke ataupun belum lagi? Itu macam mana? Dia belum official. Macam digantung tak bertali lah, macam tu lah. So saya kenal dia di pejabat lah, kat tempat kerja lah. Dan masa tu saya dah tak ada siapa-siapa lah. Maksudnya saya tak ada pasangan lah. Jadi saya kenal dengan dia ni mula-mula tu bekerja je lah. Lama-lama dia approach saya, dan so kami bercinta lah. Macam mana boleh, orang kata apa, macam mana boleh terima tu? Mungkin jodoh lah. Satu tu terpercayalah jodoh tu. Sebab masa tu pun memang ada orang-orang lain, tapi mungkin sebab masa saya banyak dengan dia. Sebab saya memang bekerja direct dengan dia. Mula-mula memang rasa macam tu lah. Rasa macam dia ambil kesempatan apa semua. Tapi bila dah lama-lama tu mungkin setiap hari berjumpa. So benda tu tak boleh nak elak kan. Mula-mula memang terfikir macam-macam lah. Fikir dia nak ambil kesempatan lah. Fikir nampak lah. Kita bukan tak nampak baik buruk tu semua, tapi kita nampak kan. Tapi bila dah lama-lama tu mungkin dia tunjuk apa yang baik je lah. Sebab yalah, kalau kita nak dekat orang tu kan, kita tunjuk yang elok-elok je kan. So bila nampak banyak sangat yang elok tu, mungkin daripada situlah yang boleh terjebak tu. Berapa lama masa ambil untuk saling mengenal hati budi masing-masing lah? Saya ambil keputusan untuk kahwin dengan dia dalam tempoh 2 tahun jugalah daripada perkenalan tu. Sebab banyak benda yang nak kena fikir. Sebab utama dia, sebab dia dah berkeluarga lah. Tapi bila saya tengok, saya yakin yang dia boleh handle family dia. So saya setujulah untuk jadi isteri kedua dia. Jadi masa dia approach tu, tahu tak sebenarnya dia dah berumah tangga masa tu? Masa saya kenal dia pun saya dah tahu dah dia dah ada isteri. Macam mana boleh terima? Dah tahu tak? Sebab saya sangat open, saya sangat terbuka dan saya sangat menerima poligami ni secara baik lah. Tak pernah menentang pun poligami. Jadi saya kena tengok dia dulu, usaha dia. Sama ada dia boleh handle benda ni ataupun tak kan. Jadi saya ambil keputusan tu bila saya dah rasa yakin lah. Masa 2 tahun tu memang tengok, memang screen dia tu lah tengok. Saya tengok macam mana dia handle keluarga dia. Dan saya banyak kali juga tanya dia macam mana dia nak handle wife dia kan. So saya rasa yakin baru saya terima lah benda tu. So adakah waktu tu dia approach tu, dia mengeluarkan hasrat dia nak berkahwin dengan puan tu? Adakah waktu tu dia ada krisis dengan keluarga dia ada krisis dengan isteri dia tu? Saya tak pernah tanya pun apa masalah dia dengan isteri dia, dan dia pun tak pernah cerita. Saya pun memang tak nak ambil tahu. Sebab bagi saya itu masalah dia dan isteri dia lah. So biar dia handle lah. So kalau dia nak kahwin dengan saya, dia handle je lah belah sana. Saya tak nak ambil tahu pun apa masalah dia ke apa ke. So asalkan dia boleh adil, saya okey je. Jadi pada ketika tu tengok dia memang boleh handle lah kalau dia ada lebih daripada seorang isteri. So nampak macam tu lah. So tak ada, waktu tu memang tak ada terdetik ke orang kata yang yelah kita dah jadi orang nombor 2 kan. Ada dalam hidup orang lain, dah jadi orang nombor 2. Jadi tak terfikir ke yang
itu sebenarnya sedang mengguncang rumah tangga orang lain. Sebab mungkin puan setuju puan berpoligami, tapi isteri dia yang pertama tu tak setuju kan. Jadi tak ada ke rasa sebenarnya kita sedang mengganggu rumah tangga orang ke, ataupun Tak. sebab dah terlalu sayang ke kan? Tak juga, bagi saya itu dia lah yang kena uruskan, bukan saya. Apa-apa masalah dia dengan isteri dia, saya takkan campur lah. Jika tu sebagai satu perjanjian sebelum kahwin dengan dia kan itu. Dia bukan perjanjian, tapi saya memang tak pernah masuk campur dalam hal urusan keluarga dia. Saya tak cerita dengan siapa-siapa. Sebab saya memang jenis macam tu. Saya memang jenis berdikari. Kalau saya rasa keputusan tu betul, saya tak perlu tanya orang lah. Saya akan buat keputusan sendirilah. Pernah terfikir untuk tarik diri bila, ataupun sebenarnya memang reda je, terima je aku akan berkahwin dengan orang? Saya tak pernah fikir nak tarik diri ke apa ke. Saya just fikir kalau dia boleh handle, saya okey je. Sebab saya tak nak tahu pun macam mana dia nak handle. Sebab bagi saya itu masalah dia. Kalau dia rasa tak boleh, dia lah yang kena tarik diri. Sebab bagi saya dia lelaki kan. So kalau rasa takut bini, jangan buat. Kalau rasa takut bini, jangan jadi ustaz. Bila kemuncak percintaan secara senyap-senyap ni kan. Jadi kemuncaknya dia mengajak kahwin di luar negara lah. Dalam kata lainnya cross border lah kan. Jadi pada masa tu memang mengikut saja ke, ataupun sebenarnya ada beberapa pilihan lain untuk, sebab kalau kita berkahwin di luar daripada border ni, dia banyak isu lah. Dia banyak isu dengan autoriti dekat sini. Jadi pada masa tu tak terfikir ke yang selepas balik dari situ kita banyak benda yang perlu kita hadap lah. Tak, sebenarnya ambil keputusan untuk berkahwin di sana tu dengan perjanjian. Sebab dia kata menurut cerita dia, isteri dia akan setuju kalau tahu kami dah berkahwin. Jadi dengan ayat dia tu, dengan perjanjian tu, kami pergi bernikah di luar negara dan balik dia akan berterus terang dengan isteri dia. So bila isteri dia dah terima benda tu, kami akan menikah semula di sini. Itu perjanjian asal tu. Jadi pernikahan di sana tu akan ditutup macam tu je lah. Kita akan menikah dengan di sini secara biasalah, secara undang-undang sinilah. Selepas dia berterus terang dengan isteri dia dan buat clearance semua benda tu lah. Sebab tu saya setuju. Jadi sekarang ni semata-mata bergantung daripada kata-kata dia. Sebab saya percaya kata-kata dia. Sebab dia pergi semayang kat masjid 5 kali sehari. Lepas kami dah selesai nikah di sana, dia minta tempoh dalam 2-3 bulan lah untuk macam mana dia nak selesaikan isu ni dengan isteri dia lah. So saya pun bagi dia masa lah. Bagi dia masa. Dan selepas 3 bulan benda tu semua tak terjadilah. So bila tak terjadi, saya rasa dia tipu lah. Tak nampak kesungguhan dia kat situ untuk menyelesaikan benda? Tak. Dia memang saya rasa macam saya kena tipu je lah. So memang dia tak buat apa-apa. Dia hidup macam biasa. Cuma saya ni isteri simpanan dia lah. So selepas 3 bulan, bila dah tamat tempoh yang dia minta tu, saya ambil action sendirilah. Antaranya action maksudnya action apa yang dia ambil? Saya bagi tahu isteri dia lah. Okey. Jadi bila maksudnya waktu selepas perkahwinan tu dia balik ke rumah tu macam mana? Maksudnya ada dia balik dalam seminggu berapa kali ke? Dia tak pernah balik rumah saya pun selepas pada pernikahan ni? Tak. Dia cuma datang waktu siang je lah. Dia datang sekejap-sekejap dalam selepas maghrib sampai ke isyak ke, ataupun waktu-waktu lain lah yang isteri tak ada pergi kerja ke. Tapi hidup dia seperti biasalah. Dan dia seboleh-bolehnya dia tutup lah daripada isteri dia. Jadi saya nampak lah dia macam nak tipu saya lah.
Sebab sebelum ni dia minta tempoh tu untuk dia selesaikan dengan isteri dia. Jadi bila selepas 3 bulan tu tak ada apa-apa, saya masih sabar lagi. Saya bagi dia tempoh 3 bulan lagi. Selepas 6 bulan memang saya dah tak boleh. Dan saya terus bagi tahu isteri dia lah. Extend lagi 3 bulan? Lepas bagi tempoh. Sebab saya tak nak benda ni jadi kucak-kacir. Jadi saya bagi tempoh lagi supaya dia terus terang dengan isteri dia, supaya kami dapat bernikah dekat sini mengikut undang-undang lah. Jadi bila dia tak buat juga benda tu, saya rasa saya dah tak boleh nak ni lah. Saya rasa saya ditipu lah. So dalam waktu 6 bulan lama tu, macam mana dengan menghadapi tekanan psikologi? Adakah boleh bertenang saja ke, ataupun secara jujur memang tak boleh hadap, tapi sebab bersabar tu 6 bulan lama juga tu bersabar tu. Jadi macam mana keadaan psikologi waktu tu dalam masa 6 bulan tu? Mungkin saya memang package hidup saya ni memang bersabar. Jadi saya dapat bersabarlah sampai 6 bulan tu. Tapi bila selepas habis tempoh bersabar saya tu, memang saya ambil tindakan yang drastik lah. Sebab saya perlu jaga juga, sebab saya pun ada keluarga. Ya. Kawan dengan keluarga macam ni? Kawan-kawan memang tak tahu langsung. Keluarga pun tak tahu. Tapi keluarga saya tahu selepas saya bagi tahu isteri dia lah. Jadi keluarga saya pun tahu lah. Jadi bila bagi tahu isteri pertama dia tu, apa reaksi dia? Apa reaksi isteri pertama dia bila dia tahu sebenarnya suami dia dah kahwin satu lagi? Isteri dia mengamuk. Tapi bukan mengamuk dekat saya lah, mengamuk dekat dia. Dan saya tak peduli pun. Tapi sampai isteri dia mesej saya, bagi tahu dia nak minta cerai talak 3 lah. Bagi tahu dia nak halau suami dia daripada rumah lah. Dan saya cakap itu bukan masalah saya lah, saya tak nak ambil tahu pun. Apa masalah dia dengan suami dia, dia selesailah berdua, jangan libatkan saya. Kalau dia nak mengamuk ke, dia nak apa ke, dia selesaikan dengan suami dia lah. Masa tu dah mengandung ke masa tu? Masa dah mengandung ke? Belum lagi. Belum lagi. Belum lagi. Jadi sekarang ni perkara lebih menjadi rumit selepas mengandung ke? Macam mana? Tak juga. Sebab dia macam mana dengan isteri dia tu saya memang tak nak ambil tahu. Tapi isteri dia macam kena kurung lah. Dengan isteri dia langsung memang tak boleh keluar. Lepas tu isteri dia mesej saya macam-macam, bagi tahu keburukan suami dia. Dan saya pun memang tak pedulilah, lantak lah. Kan. Tapi memang hidup dia jadi kucak-kacir lah. So bila hidup dia kucak-kacir, saya pun memang tak boleh lah. Saya pun memang rasa macam tertekan lah juga. Sebab takkan nak hidup macam tu kan. Saya cuba juga cakap baik-baik dengan, bila isteri dia marah-marah saya cuba cakap elok-elok lah. Tapi isteri dia memang tak rasional lah. Tak tahulah, mungkin laki dia tu hebat sangat ke apa, saya tak tahulah kan. Saya pun dah malas berebut. Ambil je lah. Pada masa tu sebenarnya dah tahu hati, mungkin dah tak kisah dah. Maksudnya ada pun dah mula, atau masih mengharapkan perkara menjadi semakin baik ke? Saya masih harap dia boleh selesai lah benda ni. Sebab selepas tu saya mengandung kan. Saya dapat tahu saya mengandung. Tapi masa saya dapat tahu saya mengandung tu, memang saya dengan dia dah tak boleh nak ni lah. Saya dah selamatkan lagi. Saya dah rasa macam saya tak boleh lah. Saya dah rasa macam, dan saya tak bagi tahu dia pun saya mengandung. Sampai dia tahu sendiri saya mengandung tu. Sebenarnya saya pun tak tahu saya mengandung. Saya dah mengandung 3 bulan baru saya tahu. Mungkin Allah nak mudahkan saya kan. Saya dah mengandung 3 bulan baru saya tahu. Dan selepas tu baru dia tahulah. So bila dia tahu tu, dia cuba nak take care saya. Tapi saya rasa macam tak boleh jugalah, sebab saya tak boleh hidup macam tu. Saya bukannya isteri simpanan macam tu. Saya tapi masih dia tak nak berubah. Masih dengan isteri pertama dia masih macam tu. So saya rasa macam saya tak nak jadi mangsa kedua-dua orang yang tak bertanggungjawab tu. Jadi
saya hidup sendirilah. Ya. Saya hidup sendiri sampai saya ada anak lah. Ha. Sebenarnya masa daripada awal kahwin pun dia memang tak pernah bagi nafkah pun. Ya. Walaupun isteri dia cakap macam-macam, cakap saya kikis duit suami dia, sewa kondo saya suami dia bayar. Tapi kebenaran dia memang nafkah pun tak bagi. Ya. Keluarga saya memang dah tahu masa yang sebelum saya mengandung tu pun keluarga saya dah tahulah. Jadi keluarga saya sangat berfikiran terbuka lah. Ya. So dia tak ada apa-apa. Saya tak ada masalah apa pun dengan keluarga. Semua terima, memang jenis mak saya pun jenis reda. Ya. Tapi dengan kawan-kawan, kawan-kawan pun tak tahu sampai saya mengandung 6 bulan pun baru ada yang perasan saya mengandung lah. Jadi bila saya dah mengandung 6 bulan tu pun dia orang macam tak tahu lagi saya kahwin dengan siapa. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Saya pun tak tahulah sebab saya memang tak peduli pun. Saya memang tak pernah cakap pun sebab dia orang pun memang tak pernah tanya. Sampai saya dah bersalin tu baru ada dia orang tahulah. Bila bersalin tu macam mana dari segi pengesahan anak tu semua kan cerita dia tanya benda tu semua kan. Jadi macam mana urusan buat dia pada ketika tu? Sebenarnya urusan saya senang je. Saya bersalin pun senang, saya mengandung pun senang. Tahu-tahu saya dah ada anak dah. Masa mula-mula saya mengandung tu dia masih tak nak bagi kerjasama untuk daftarkan perkahwinan. Sampailah saya dah bersalin, dia cuba untuk dapatkan surat sijil lahir anak saya lah. Masa dia cuba tu memang tak boleh lah sebab selagi tak ada sijil nikah di Malaysia yang diiktiraf ni, memang dia orang takkan keluarkan, dia boleh keluarkan sijil lahir tapi tak ada bin lah. Sebab bezanya kalau anak tu perkahwinan luar negara, dia tak ada bin. Kalau anak tu perkahwinan anak tak sah taraf, dia binkan dengan Asmaul Husna kan. Betul. Jadi surat beranak anak saya tu memang nama dia sahajalah. So tak ada bin. So daripada situ baru dia nak bagi kerjasama lah untuk daftarkan perkahwinan tu. Jadi dah selesai di Mahkamah Tinggi, dah selesai. Dah keluar perintah pengesahan tu. Cuma sekarang ni tertangguh di mahkamah rendah lah untuk bayaran denda semua tu lah. Sebab sekarang kan PKP, jadi benda tu dia jadi lambat sebab tu lah. Tapi benda tu dah berjalan lah. Maknanya benda ni boleh selesai lah. Dia dokumentasi anak tu lah. boleh selesai kalau dia nak bagi kerjasama. Masa awal-awal saya mengandung tu, dia memang tak nak bagi kerjasama. Sebab dia takut bila benda ni sampai ke mahkamah, benda ni akan sampai ke pengetahuan isteri pertama dia. Jadi dia tak nak benda ni kan. Sampailah saya dah bersalin, dah ada anak tu, dan saya dah mengamuk. Sebab kalau dia tak buat juga, saya akan pergi mengamuk dekat rumah dia. So dia bagi kerjasama lah. Reaksi dia masa mula-mula Puan dapat tahu yang Puan mengandung? Reaksi dia terkejut sebab dia tak sangka saya mengandung. Sebab dia seboleh-bolehnya tak nak bagi saya mengandung. So Tindakan dia ialah reda lah saya dah mengandung, dia nak buat macam mana kan. So masa mengandung tu, so ada ke dia bantu Puan untuk pergi kata orang tu Betul. ke hospital untuk Check buat check up semua kan. Tak ada sebab saya banyak minta tolong kawan-kawan. So kawan-kawan yang tolong tu maknanya dia tahulah siapa suami Ada yang tahu tapi seorang dua je lah. So seorang dua tu yang saya terpaksa beritahu sebab saya nak minta tolong. Diorang yang banyak bantulah, hantar pergi klinik ke apa ke, macam tu lah. So benda dia sampai ke pengetahuan suami Puan? Sampai ke pengetahuan dia sebab dia ada masa pula untuk pasang spy semua.
Saya pun tak tahu apa tujuan dia. Tapi dia tak ada masa untuk ambil tahu hal saya. Nak jaga saya semua dia tak ada masa. Tapi dia ada masa lah untuk cari salah saya lah. Saya tak tahu lah untuk apa. Mungkin untuk kegunaan dia di masa hadapan ke apa, saya tak tahulah. Kan? Sebab saya banyak minta tolong pada kawan lelaki lah. Sebab saya, bila saya cerita kat kawan perempuan, nanti benda ni tersebar. Jadi saya banyak, ada seorang dua rakan lelaki yang saya bagi tahulah, yang saya minta tolong semualah. Saya memang dah tak berhubung langsung dengan dia, kecuali untuk macam kalau ada apa-apa keperluan mahkamah atau keperluan apa inilah, baru saya akan berhubung lah. Pasal anak pun memang saya tak peduli, saya boleh jaga sendiri. Dia bagi nafkah ke tak bagi ke, saya tak peduli pun. Tapi saya tengok daripada hari tu memang dia bagilah nafkah untuk anak dia. Mungkin dia takut masuk neraka kan. Walaupun tak banyak, tapi biarlah. Sebab saya tak peduli pun. Tapi memang dia datang tengok anak last masa anak saya umur setahun lah. Lepas tu sampai sekarang dia tak ada pergi tengok. Saya pun tak peduli lah dia nak tengok ke tak tengok ke. Sebab anak saya pun tak kenal dia. Jadi proses sekarang ni proses perceraian masih berjalan lah. Saya akan proses perceraian tu sebab saya nak dapatkan dulu surat sijil nikah daripada sini untuk proceed untuk perceraian pula lah. Mana dah berjalan lah? Belum lagi sebab yang untuk keluarkan sijil nikah tu belum habis proses. Sebab PKP. So benda tu dia dah benda tu dia jadi drag lama. Bukan sebab isu saksi nikah ke apa? Tak ada, semua tu dah selesai. Semua tu dah selesai. Dah selesai dah. Tinggal dekat mahkamah rendah sahaja. Maksud nikah di sana di pejabat agama sana ke macam mana? Dekat pejabat agama. Sebab ada kes dia orang nikah dalam van. Tak ada. Itulah. Kita memang pergi kat pejabat agama dekat Satun tu lah. So dekat mahkamah tinggi kat sini semua dah selesai dah. Dah keluar perintah. Cuma nak tunggu yang, sebab proses dia ada 2-3 proses lagi kan. So benda tu yang jadi lambat lah. Dia kena sah, setakat yang saya tahu dia kena sahkan pernikahan tu dulu. Pernikahan di sana disahkan. Baru surat pengesahan tu keluar dan baru boleh untuk disahkan perceraian. Yalah. Gitu lah, dia banyak proses lah. So proses tu masih dalam proses lah sebab dia panjang sebab PKP kan. Jadi kalau maksudnya dari segi pihak mahkamah mereka, mana kita bercerita habis-habis lah kan. Kita habis. Jadi mahkamah banyak memudahkan urusan ke? Masa dalam mahkamah tu pun saya mudah je, tapi yang dia je lah yang kena. Saya biar je lah. Hakim banyak bagi nasihat lah. Denda kena denda? Denda tu belum lagi sebab mahkamah rendah yang akan keluarkan denda tu. Sekarang ni tertangguh dekat mahkamah rendah lah. Maksudnya ialah nasihat puan lah. Tidak berulang lah, tidak ada orang yang mengulang lah kesilapan mungkin. Nasihat saya kepada wanita semua, kalau tengok lelaki tu semayang kat masjid 5 kali sehari pun kena cek betul-betul lagi lah. Sebab mungkin tu kita tak tahu kan sifat-sifat lain tu. Kena betul-betul tengok lah. Lepas tu kepada lelaki pula, kalau rasa takut bini tu, buat je lah cara takut bini. Jangan menyusahkan orang. Ditakdirkan ada rezeki berkahwin lain, adakah boleh terima kahwinan yang baru ataupun dah seri untuk berkahwin atau macam mana? Saya tak pernah serik lah. Saya seboleh-bolehnya nak mengelak lah pada yang berkeluarga ni sebab dia banyak menipu lah. Banyak menipu. Kalau keluarga dia pun dia tak boleh handle, dia memang takkan boleh handle orang lain lah. Saya cari yang duda lah. Semoga dimudahkan semua urusan puan. Mudah-mudahan semuanya selesai. Anak boleh membesar dengan baik, dengan elok. InsyaAllah. Amin. Bersama kami. Okey, sama-sama.